Hai, Assalamualaikum dan salam WA Cyclist. Bertemu lagi dengan saya Hafiz dalam WSC Nice Day minggu ini. Dalam episod persoalan minggu ini, seperti biasa yang sudah follow saya selama ni, saya akan menjawab segala komen-komen, segala persoalan-soalan korang dalam mana-mana video yang saya ada, dan saya akan cuba jawab dalam video persoalan minggu ini. Sebelum tu, seperti biasa, kalau korang yang belum cuci basikal, ingin ambil Reso chain cleaner, boleh cuci basikal, boleh cuci chain, keset, RD, FD dan juga basikal sama sekali. Tak ada masalah. Tak ada efek dekat disc brake, tak ada efek dekat frame dan sebagainya. Tembak aja, boleh bros, boleh cuci, bilas guna air. Settle. Dah siap cuci, jangan lupa bagi keringkan basikal. Gunakan minyak rantai, Ratio Blue Drip. Sama ada road bike ke, mountain bike ke, cuaca panas ataupun cuaca hujan, dua-dua boleh pakai bro. Okey. Seperti biasa, harga dia hanyalah RM68 sahaja, combo set. Boleh dapat di mana-mana kedai yang ada jual ataupun boleh contact kami dalam Shopee WACSPA. Okey, kita teruskan kita punya segmen kita seperti biasa. Okey, persoalan yang pertama ialah daripada Abdul Aziz Sahuna. Perkongsian yang baik tuan, nak tanya ni, apa pula beza gravel bike dengan cyclocross bike? Thank you. Okey, kalau Encik Abdul Aziz Sahuna ni tengok video ni, jangan lupa scroll video saya, ada pasal gravel bike dan cyclocross. Okey, yang seterusnya, pencari sumber. Betul-betul mencari sumber. Dia tanya saya, macam mana pula dengan gear set LTWOO? Okey ke? Okey. Sebenarnya untuk group set LTWOO ke apa dan sebagainya lah, untuk dalam industri basikal, sama ada mountain bike ataupun road bike, group set SRAM dan juga Shimano adalah pioneer dalam industri basikal. Jadi kedua-dua brand ini dia punya kualiti komponen dan juga kesenangan untuk dapatkan dia punya alat ganti sangat-sangat mudah berbanding group set lain. Jadi apa beza dengan group set yang baru ataupun China group set ataupun group set yang murah yang ada di pasaran? Sebenarnya ialah ketahanan dan juga kualiti yang ada. Jadi pada saya sendiri, sama ada awak dapat group set Shimano paling basic sekalipun dah memadai berbanding dengan group set yang baru on market ni tapi kurang dari segi pendedahan dan juga shifting, kerana setting untuk gear-gear berbeza. SRAM tak sama setting dengan setting gear Shimano punya group set. Okey, itu sahaja yang saya boleh ceritakan. Okey, seterusnya persoalan daripada Muhammad Syahrul Nizam. Soalan, kenapa lepas longgarkan quick release tayar depan, tayar tak keluarkan pun? Bila masukkan balik tayar, tiba-tiba bergeser dengan disc brake. Sehari suntuk longgarkan dan ketatkan balik, tetap bergeser. Hari kedua dok adjust lock tu baru hilang geser. Adakah kesilapan hanya berpunca dari proses ketatkan skru atau clamp QR? Sampai sekarang tak berani dah nak sentuh quick release. Okey, untuk buka dan pasang quick release, terutamanya mountain bike, nak buka pasang tayar depan, sebenarnya kekemasan atau kita nak ketatkan quick release tu tidak boleh terlalu ketat dan tidak boleh terlalu longgar, kerana benda tu ada perbezaan. Tetapi kalau basikal-basikal brand China, brand-brand yang fork suspension dia, brand-brand out ni, selalunya angle fork tu sendiri tidak mudah lentur, terlalu lembut. So bila lembut tu sendiri, korang lebih ketat, dia akan press fork tu sendiri. Sebab itu disc tu tadi, bila korang press, dia akan berlaga dengan disc. Okay, so bila korang longgarkan sikit, dia akan jarakkan sikit. Jadi kadang-kadang benda tu sendiri tengok atas kekemasan kita buka dan pasang quick release tu sendiri. Dan tengok juga kalau yang pakai disc brake tu, takut bila korang buka tayar tertekan brake, so dia terkepit sedikit. Jadi bila masuk kembali, dia bergeser. So cara dia tadi, disc brake tu tadi, buka tayar, masukkan sedikit screwdriver leper, cungkil dia sikit je, jangan konyoh, sikit je, bagi dia terbuka balik. Especially Shimano ataupun yang pakai mineral oil. Kalau SRAM dan sebagainya agak susah, mungkin kena beli brake. Okey, yang seterusnya, persoalan daripada tadi juga Muhammad Syahrul Nizam Zulkifli.
Apa beza chain loop motosikal dan basikal? Beza chain loop basikal dan motosikal. Chain loop motosikal sedikit tebal, chain loop basikal sedikit nipis. Sebab apa? Sebab chain loop motor kadang dia masuk dekat o-ring kan, o-ring dalam chain tu untuk duduk dalam tu, dan bila panas dia akan resak pada chain. Tapi chain loop untuk basikal dia sedikit nipis. Sebab apa? Sebab rantai basikal dia nipis dan bearing dia kecil je. Itu perbezaan. Jadi kalau korang pakai chain loop motor dekat basikal tu, mungkin akan menyebabkan cepat hitam dan cepat meresak lah segala kotor-kotor yang ada dekat jalan lah. Okey, yang seterusnya Muhammad Syahrul Nizam Zulkafli lagi nak tanya dekat sini, kenapa bila looskan quick release tak buka tayar, kemudian ketatkan balik terus bergeser dengan disc brake sehari suntuk untuk buka? Itu soalan yang tadi. Okey, yang seterusnya Muhammad Saifullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ada satu soalan. Berapa ukuran saiz lidi untuk rim MTB saiz 29? Boleh jelaskan tak? Terima kasih Abang Hafiz. Ukuran saiz lidi untuk 27 mountain bike 27 inci, 27.5, 29, 26 dan 24 dan sebagainya bergantung kepada hub itu sendiri. Selalunya, common saya tak cakap sama, 29 inci selalunya panjang lidi ialah lebih kurang dalam 290 hingga 295 mm panjang. Kalau untuk 27 pula 270 sampai 275 mm. So 26 lebih kurang 260 hingga 265. Jadi kalau korang terbeli yang panjang, korang boleh potong. Tapi potong ada limit. Ada setengah tu double butted ke triple butted, single butted. Kalau ada tapak untuk kita potong, dan boleh buat thread yang baru, boleh. Tapi kalau limit dia terlalu pendek sangat nak potong, dah tak boleh buat. Jadi jangan fikir pasal potong tak potong, fikir pasal kalau 27.5 itulah saiz dia, 29 itulah saiz dia. Okey, pilih saiz yang betul ikut saiz tayar korang ataupun rim korang. Okey. Okey, yang seterusnya persoalan daripada Khairul Hafizan. Bang, kalau kita punya hub tu jenis pana, kita nak tukar yang quick release boleh tak? Boleh. Jawapan dia boleh. Korang kena tukar hub. Okey, ataupun shaft dekat belakang dalam tu dia ada adapter ataupun axle untuk daripada spana pergi ke quick release. Tapi kalau pattern tu jenis all punya pattern, tak boleh tukar. Kita nak tukar hub sebiji. Yang seterusnya, Syed Abdul Halim Wan Fauzi. Kalau nak memilih seramik bottom bracket, adakah jenama perlu diambil kira atau apa-apa jenama pun okey? Okey, seramik bottom bracket. Seramik bottom bracket dekat market terlalu banyak, macam-macam brand ada. Sebenarnya ada setengah brand tu kalau dia punya bottom bracket, bearing dia sebenarnya, contoh katalah 5 brand bottom bracket, bearing menggunakan brand jenama yang sama. Okey, brand jenama yang sama. Jadi yang membezakan dia ialah quality casing bottom bracket tu sendiri. Jadi isu seramik bottom bracket ni tak kisah mana-mana, apa brand Sima ke apa tu, Seramik Zero ke, apa lagi, macam-macam brand lah, pun boleh pakai, tak ada masalah. Yang penting korang jadualkan servis bearing dan juga servis basikal korang. Okey, korang pakai yang paling mahal sekalipun, kalau tak jaga maintenance, tak servis, tak gunanya deh. Okey. Alright, seterusnya Bob Zakri. Bos nak tanya, MTB model Monticello Carbon T1000 okey tak? Sekadar bertanya. Minta maaf, saya tak berapa familiar sangat dengan brand-brand basikal yang baru. Kalau korang rasa korang nak beli basikal, korang beli je, ikut kemampuan korang. Yang penting kayuh. Jadi kalau baru nak main basikal tu, tak perlu spend terlalu banyak. Cukup sekadar below 2000, korang kayuh, belajar main gear, belajar handling dan sebagainya, barulah improve pada another level. Okay, dia bukan macam kereta, korang beli yang mahal terus sedap pakai, no. Dia bergantung pada kaki korang sendiri. Alright. Seterusnya Junari. Pump Amber dah ada untuk nut Presta, tapi kena pasang dia macam goyang-goyang, macam fit, macam tak fit. Memang macam tu ke? Pump tu kena tekan kuat sikit kepala dia, and then baru lock, baru dia tak goyang. Jangan tekan biasa, dia tekan sampai habis baru lock dia punya kepala pump tu.
Muhammad Syahrul Nizam Zulkifli, dia lagi. Apa beza chain loop untuk motosikal dan basikal? Saya rasa saya dah jawab tadi. Okey. Bluebird, burung biru. Bang, ada masa nanti buat cara servis MTB or Bang, ada masa nanti buat cara servis MTB or basikal semua. InsyaAllah nanti saya ada masa, saya boleh buat, tunjukkan cara pada korang. Seterusnya Afiq Amza Muhammad Japri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak tanya, group set dari China ni okey ke? Contoh brand LTWOO. Saya dah jawab soalan tu tadi. Tepuk dada, tanya selera. Reza Azri. Salam tuan, wax ni berfungsi sebagai pelincir atau hanya lapisan kepada pelincir sedia ada? Amboi, teknikal betul soalan ni. Minyak rantai ni sama macam minyak motor. Kalau awak pakai motor, bila awak pakai basikal, awak tahulah apa kepentingan minyak rantai ni. Okey? Tayar belakang pun sama ke bang? Cara nak buka quick release tayar. Untuk tayar belakang tak sama. Cara kita nak buka quick release, nak buka cabut tayar untuk depan dan belakang sedikit berbeza berbanding depan dan juga belakang. Akan datang saya akan cuba buat video cara buka pasang tayar belakang. Itu mesti ramai nak tengok kan. Cuba komen sikit, betul tak? Okey. Yang seterusnya, lapu-lapu. Pencerahan yang betul-betul terang dan jelas barulah Dan faham. Bro, kalau mechanical brake disc nak upgrade hydraulic brand Shimano, apa yang mampu milik? Boleh suggest tak? Kalau korang nak upgrade brake hydraulic Shimano yang basic-basic, Shimano 9 series okey dah. Shimano Diore pun okey kalau ada bajet lebih. Okey. Muhammad Hatta Azad. Cam Hydus dengan Polygon Estrada 5 mana lagi baik bro? Okey. Kalau korang tanya model-model basikal ni, sebenarnya yang first, kalau pada saya sendiri lah, suggestion saya, korang buka website, korang type nama brand basikal tu, ada keluar tak? Kalau ada, dia ada specification dia, itu lagi better berbanding dengan yang tak ada. Ok, sebab apa? Frame kita pakai lama, komponen semua kita akan upgrade. Alright. Munawar 3 chainring biasa berapa T ya bos? Paling kecil sampai paling besar untuk MTB. Oh, ini teknikal, saya kadang-kadang lupa juga. Selalunya dia ada paling besar tu 44 ataupun 42 ataupun 40. Okey, yang keduanya tu kadang-kadang 34, 36, 32 antara dia. Dan yang paling kecil tu kadang 20, 22, 24. Itu dia punya sharing. Berbeza sedikit, dah tak semua sama. Okey. Yang seterusnya Alif Syafi. Bos, kalau sekarang kaset saya 9 speed 36T tukar ke 40T, apa yang perlu tukar? 36T nak pakai 40T untuk kaset, saya rasa rantai kena tukar dan juga RD setting tu kena tengok sama ada compatible ataupun tak untuk melangkau kepada kaset yang besar tadi. Okey, yang seterusnya Jiron 22. Macam mana nak tukar kecil ke besar dan sebaliknya gear depan dan belakang, sebab ada kiri dan kanan kan gear tu. Okey, ini pasal gear. Saya rasa awak baru tengok kot video saya. Saya ada buat penerangan semua ni. Boleh scroll balik video saya mengenai cara menggunakan gear basikal. Satu lagi saya nak cakap, tolonglah kalau penjual-penjual basikal, toke-toke kedai basikal, kalau yang ada tengok video saya ni, saya merayu, minta sangat-sangat, korang yang jual basikal tu tolong ajar kawan-kawan ataupun customer-customer korang yang beli basikal tu cara basic untuk guna gear kiri dan kanan. Dapat sikit pun cukup lah, biar dia orang faham. Ok, sebab apa? As long kalau dia orang tak pandai pakai guna gear tu, takut nanti gear akan problem, banyak akan problem, nanti dia orang akan datang pada korang balik dan korang akan cakap itu ini. So please, minta sangat-sangat yang jual basikal ke, salesman ke, mekanik ke, tolonglah terangkan sikit cara guna gear basikal, yang especially yang beli baru ya. Okey. Yang seterusnya Muhammad Farid Emir Tibroni. Salam bang, nak tanya, boleh tak letak silin dalam tube clincher? Soalan lain, betulkah tayar mahal ni dia senang bocor? Okey, nak letak silin dalam tube boleh, tak ada masalah. Yang pastikan tube tu boleh dibuka, dia punya valve dia tu untuk isi silin.
betulkah tayar mahal ni senang bocor? Sebenarnya tayar mahal untuk laju, tayar murah untuk ketahanan tapi tak laju. Tayar mahal untuk laju tapi dia tak tahan sebab dia nipis, ada untuk speed. Korang takkan dapat tayar mahal laju kualiti tinggi, susah. Tayar murah kualiti tinggi tahan pun tak ada juga. Okey, jadi korang kena salah satu. Kalau korang fikir untuk speed, korang kena fikir untuk maintenance. Sama macam kita guna kereta dan motor lah, barang racing. Korang tak boleh expect barang racing boleh pakai 20 tahun. Betul tak? And then korang tak boleh expect juga barang yang biasa nak pergi laju-laju. Faham? Alright, yang seterusnya persoalan daripada Hakimi Mazlan. Assalamualaikum, tumpang tanya, tinggi saya 170, berat 56. Saiz apa yang sesuai untuk saya tengah pening, aduhai. 170 cm, berat 56. Berat tolak tepi, campak jauh-jauh. Dia basikal ni ikut ketinggian semata-mata. Jadi kalau 170 cm, selalunya antara saiz S ataupun saiz M basikal tu sendiri. Tayar tak ada masalah. Okey, 26 ke 27, 29 semua tu ada frame yang saiz M dan saiz S. Jadi kalau boleh nak beli tu refer lah sizing, contoh kata member nak jual brand Polygon contoh kata. So korang boleh refer website Polygon tu sendiri, dia ada tunjuk dekat situ model yang ada tu, walaupun current model beza dengan korang punya model yang nak beli tu, dia ada sizing charts, tinggi ni berapa, ini berapa. So lain brand, lain model, lain sizing. Alright, yang seterusnya persoalan daripada Mi Mitos. Salam bang, saya nak tahu tentang bottom bracket. Tolong cerita sikit tentang press fit dan thread bottom bracket. Basikal saya Colnago guna thread fit bottom bracket. Apa bezanya? Terima kasih banyak-banyak bang. Okey, threaded dan juga press fit. Kalau korang ada masa, korang boleh refer video saya yang sebelum ni, ada pasal bottom bracket. Threaded dan juga press fit. Apa itu threaded dan betul? Saya tak dapat nak tunjuk sebab saya tak ada barang sekarang. Bottom bracket threaded, dia ada thread untuk kita pasang pada frame. Maksudnya dekat frame pun ada satu alur, apa kita panggil, benang thread tu untuk kita pulas bagi dia lekat. Press fit pula, kita tengok dekat tapak bottom bracket tu tak ada langsung alur ataupun lead, apa kita panggil, tali-tali benang untuk kita masukkan thread. Jadi kalau yang tak ada tu ialah press fit, kalau yang ada tu ialah threaded. Threaded ataupun press fit bukan citarasa anda, tapi citarasa frame tu sendiri. Jadi kalau frame tu threaded, kena pakai BB threaded. Kalau frame tu press fit, kena pakai BB press fit. Dia bukan mana bagus, mana tak bagus. Ia mengikut frame. Faham tak? Contohlah, awak ni orang Jawa, awak ni orang Minang. Jawa dengan Minang tak sama kan? Jadi Jawa ada Jawa punya dia punya salah silah lah, dia punya style, dia punya skill. Orang Minang ada skill dia, makanan dia, itu dia punya konsep. Jadi korang tak boleh nak campur kan. Okey, muntah member nanti. Jadi sama juga macam bottom bracket threaded ataupun press fit, itu bukanlah pilihan, tetapi ikut frame punya specification. Melainkan kalau korang tanya ceramik ataupun seal bearing biasa, itu adalah perbezaan dan juga upgrade dari segi bottom bracket. Pattern threaded dan press fit bukan pilihan. Okey. Seterusnya, basikal saya Colnago guna thread fit bottom bracket. Apa bezanya? Untuk Colnago, kalau saya tak silap, Colnago ataupun Minarello yang pakai thread, dia panggil Italian BB, Italian bottom bracket. Italian bottom bracket, dia memang threaded bottom bracket, tetapi cara nak pasang dan buka bottom bracket, maksudnya arah alur dia tu yang kita buka, kiri dan kanan tak sama. Kalau untuk bottom bracket standard threaded, untuk buka kita akan pulas ke depan, bahagian tayar depan, kiri dan kanan sama ke depan, nak ketat ke belakang, dua-dua. Tapi untuk bottom bracket Italian, kiri dan kanan tak sama. Okey, dia macam mana? Macam tu. Macam tu, faham tak? So dia kalau Italian bottom bracket, tak boleh pakai threaded bottom bracket yang biasa. Okey. Okey, yang seterusnya persoalan yang terakhir, Akram Naim. Soalan Akram Naim, bro, nak tanya kenapa preload fork saya biasa pulas macam function.
preload ni sebenarnya tak banyak sangat beza spring ni untuk keras dan juga lembut. Dia kadang-kadang kalau fork brand China ni yang orang kata basic sangat tu, sekadar ada je, bila pulas lebih sikit kan problem. Okey, seterusnya, salam bang, saya nak tahu tentang bottom bracket. Okey, ini yang tadi. Okey, sekian itu saja saya punya persoalan minggu ini yang dapat saya jawab dalam video kali ini. Okey, jadi kepada korang yang saya dah jawab persoalan tu, harap korang faham lah. Jadi kalau korang faham, cubalah cerita kat kawan-kawan yang tak faham atau pernah tanya korang sebelum ni, ceritakanlah. Kalau dia tak faham, suruhlah dia tengok video ni. Okey, jadi terima kasih banyak-banyak di atas luangkan masa untuk tengok video-video terbaru daripada saya. Jika ada kurang faham dan sebagainya, macam biasa, tengok je video mana-mana, korang komen kat situ, saya akan jawab dalam episod persoalan minggu ni di episod-episod yang akan datang. Jadi jangan lupa teruskan support saya, teruskan berkayuh basikal, dan jangan lupa supportlah saya dengan membeli ratio chain cleaner dan juga blue drip chain tube. Combo set hanyalah RM68. Satu ratio chain cleaner 500ml hanyalah RM28. Blue drip ratio chain tube hanyalah RM40 untuk 120ml. Jadi terima kasih banyak-banyak. Jumpa lagi dalam video akan datang. Bye. Assalamualaikum.